Okey, Assalamualaikum. Bertemu kita kembali dalam segmen Dari Wartawan Harian Metro. Hari ini tuan-tuan, berapa bulan hari ini? Hari ini 20 hari bulan Disember 2020, hari Ahad tuan-tuan. Terima kasih kerana bagi mereka yang bersantai-santai di rumah, bersenang-senang di rumah, work from home lah sebagainya. Ada yang lepak-lepak rumah tak buat apa-apa sebagainya kan. Jadi hari ini kita nak bersama-sama untuk nak berbicara, bersembang-sembang santai tentang pelbagai topik, tapi fokus utama dia pasal tajuk hari ini, iaitu perlu sangat ke vaksin ni sampai kelang kabut cari sana, cari sini, beli sana, offer sini. Iya ke? Macam-macam pertembungan pendapat tentang isu hari ini sebenarnya. Ada yang pihak yang bersetuju, ada pihak yang membantah, ada pihak yang mengeluarkan pelbagai hujah. Tapi apa pun, sebelum saya pergi pada topik itu, saya nak respon dulu komen-komen korang ni. Nizan Ahmad, saya rasa elok kita cucuk anti-vax dulu. Komen yang pertama antara saya baca ni. Lock topi apa benda ni. Okey, amalkan sunnah insya-Allah. Baik. Ada lagi komen-komennya. Ya Ida, waalaikumsalam Ida. Baik, apa pun sebelum kita pergi lebih jauh, panjang lebar pasal topik hari ini, tuan-tuan, saya minta satu benda aja. Kalau sekarang ni ada lebih kurang 500 orang yang telah pun masuk, tahniah dan terima kasih kerana memilih Dari Wartawan Harian Metro. Sebelum kita start, saya minta tolong satu benda aja. Kalau 500 orang ni tekan butang share, saya bagi tabik hormat. Tabik spring, thank you pada korang kerana sudi share live kita untuk malam ni. Ini official live. Tuan-tuan, kita sudah pun melepasi 1 bulan Harian Metro mengendalikan Dari Wartawan secara visual, work from home. Saya buat dekat rumah ni. Betul-betul mengaplikasikan, betul-betul menggunakan sepenuhnya pendekatan work from home. Studio bawa di rumah. Jadi tuan-tuan, terima kasih pada korang semua kerana selama ini saya terus kekal di sini dalam Dari Wartawan kerana korang. Kerana korang buat benda ni. Kerana korang buat tekan butang share. Jadi tekan butang share, kita ajak ramai-ramai lagi. Saya nak benda ni diperbahaskan secara ilmiah, secara terbuka, secara rasional, secara bukan mengikut emosi. Kita nak tahu apakah sepatutnya yang kita buat. Adakah benar kita terlalu bergantung kepada vaksin? Ataupun kita sebenarnya ada kaedah lain? Ataupun apakah yang sedang berlaku dalam negara? Dalam ketika tuan-tuan hari ini 20 Disember tuan-tuan, kes yang dicatatkan masih lagi melebihi 1,000 lebih. Hari ini 1,300 lebih tuan-tuan. Yang pulih juga 1,000 lebih. Dan tuan-tuan, yang lebih kita perlu lihat ialah, saya kira kalau berdasarkan pada R0 yang ada, kalau depends on R0 yang ada, dengan tarikh kita lebih kurang 10 hari lagi menjelang tahun baru tuan-tuan, kita mungkin melihat angka 100,000 kumulatif ataupun jumlah total kes jangkitan COVID-19 dalam negara akan mencecah 100,000 orang sebelum tamatnya Disember 2020. Sebelum berakhirnya tahun ini, apabila COVID-19 mula masuk ke Malaysia pada awal Januari yang lepas, yang bermula daripada warga China yang dikesan yang masuk melalui Singapura, kemudian mula dikesan melalui kluster eksekutif dan juga kluster Seri Petaling, bermula daripada Januari sampailah ke hari ini tuan-tuan. Mungkin kalau melihat kepada R0 yang ada, kita rasa tidak mustahil sebelum hujung tahun angka kumulatif akan mencecah 100,000 orang. Tuan-tuan, ini bukan angka yang kecil. Sampai hari ini sudah pun melebihi 93,000 orang. Hanya 7,000 sahaja lagi. Ini bukan permainan angka. Ini bukan mengejar satu angka yang hebat. Tidak. Tapi nak bagi tahu yang kita memang diambang ataupun kita memang dalam keadaan yang masih lagi belum selesai. COVID-19 masih lagi bermaharajalela dalam bumi Malaysia. Dan juga dalam seluruh dunia sebenarnya. Bukan sekadar Malaysia tapi seluruh dunia. Alamak, memusing pula mic ni. Okey, tapi apa pun tuan-tuan, apa pun sebenarnya, dalam keadaan kita sekarang ni berdepan dengan pelbagai situasi yang mencabar tuan-tuan, dan juga kes COVID-19 sepertinya tidak tahu bila nak surut. Yang saya sendiri rasa pelik, mungkin lepas ni Prof. Dr. Sazali, panel kita yang saya panggil hari ni, seorang pakar virologi, mungkin beliau ada jawapan dia, tapi saya sendiri pelik. Kenapa pada ketika Malaysia berdepan dengan situasi yang semakin mencabar, PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan semakin dilonggarkan. Banyak pula benda-benda yang dibolehkan. Kalau sebelum ini merentas daerah, merentas negeri tak boleh, tapi sekarang ini dibolehkan. Orang daripada red zone boleh pergi ke green zone. Saya daripada Selangor boleh balik Kedah. Sedangkan
Okeylah, mungkin kerajaan Kedah kerajaan Kedah cuma menasihati orang ramai yang daripada red zone kalau boleh jangan balik Kedah. Tapi tuan-tuan, siapa yang tahu kan minggu ni saya dikabarkan ramai orang mengambil peluang, mengambil kesempatan sempena dengan hampir cuti tahun baru ni balik ke Kedah, dan mereka lebih risau apabila minggu hadapan 25 hari bulan bermulanya cuti Christmas membawa ke tahun baru. Lebih ramai orang akan merentas negeri, merentas sepadan, merentas daerah sebagainya untuk merentasi ke kawasan green zone. Saya pelik. Kenapa dalam keadaan begini masih lagi ada budi bicara untuk melonggarkan? Ini bukan pertikaian, tidak. Siapalah saya untuk mempertikaikan, tapi saya pelik. Saya cuma nakkan jawapan, nakkan satu hujah yang lebih ilmiah daripada pakar yang tepat, iaitu Prof. Dr. Sazali, iaitu pakar virologi. Saya pun kadang-kadang pelik. Benda apa pakar virologi ni? Kan? Tapi rupanya bila saya cek balik, rupanya orang yang hebat, yang pakar dalam bab virus ni. So hari ni tuan-tuan, kita tak panggil orang yang setakat sembang-sembang tepi jalan. Tak, ini memang dia study punya orang. Beliau memang study punya orang. Dan beliau ada fakta-fakta yang lebih tepat untuk dihuraikan. Kenapa perlu dan mungkin kenapa tak perlu. Tak tahu. Saya tak tahu apa hujah doktor. Saya belum sure. Tapi yang pastinya hujah rakyat Malaysia sudah mula bertelagah. Ada satu puak ke orang panggil, not so called puak lah, satu kumpulan ataupun satu pendapat mengatakan ini masa yang sesuai ataupun yang perlu sangat vaksin dibawa masuk kerana untuk mencegah penularan ataupun untuk mengekang lebih banyak orang kena COVID-19. Tapi dalam masa yang sama ada pula puak lagi, ada pula kumpulan yang lain ataupun pendapat yang lain mengatakan tidak perlu kerana seakan-akan ini satu konspirasi pula. Apa benda ni? Konspirasi. Okay, fine. Tapi tak apa. Tapi bila dimasukkan dengan hujah-hujah, dengan bukti-bukti, dengan laporan-laporan media yang mengatakan ada kes yang mati apabila diberi vaksin percubaan, ada kes yang sakit. Tak tahu sejauh mana benarkah ini. Saya pasti Dr. Sazali, iaitu Prof. Dr. Sazali tentu ada kajian tersendiri. Tentu beliau sudah pun melihat adakah tepat sekali kita menerima vaksin yang mungkin masih lagi mentah ni, masih lagi di peringkat percubaan, masih lagi baru. Tuan-tuan, banyak negara telah pun claim yang mereka ada vaksin ini. Ada negara-negara yang claim, banyak negara yang claim mereka sudah ada vaksin. Tapi dalam masa yang sama ada negara pula yang kata belum, tidak cukup matang lagi, belum masanya, dan mereka so-called menentang penggunaan vaksin pada ketika ini. Saya tak sure. Tapi untuk tidak membuang masa, saya percaya Prof. Dr. Sazali ada jawapan dia. Saya sendiri tak sure nak pakai ke tidak. Aku ni kadang-kadang rasa macam tak perlu, ada rasa macam perlu. Prof. Dr. Sazali, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang saya punya mukadimah. Itulah takut saya dengar, rasa nak lari dah ni. Jangan lari Prof. Prof di mana? Di Universiti Melaya kan? Saya di Universiti Melaya, ya. Setakat masih lagi di Universiti Melaya. Masih Universiti Melaya, dan masih lagi sebagai pakar virologi lah. Ya, saya. Saya memang lebih 30 tahun dan berkecimpung dalam kajian virus dan juga imunologi yang menjurus pada pembangunan vaksin itu sendirilah. Okey. Jadi soalan yang Cik Azrul dahulukan tadi tu memang soalan yang saya rasa amat sukar untuk dijawab lah. Itu saya kata mula-mula bila saya dengar yang mukadimah tu rasa wah seram saya nak menjawab soalan-soalan tu. Tapi saya ada dua benda saya nak tekankan yang Cik Azrul lupa tadi. Jumlah kematian. Okey, 400 lebih. Jumlah sudah meningkat sudah saya 447. Ya. Saya takut tak lama lagi mencecah sampai 500 Boleh sampai kot sebab hari sekarang nampak hari-hari ada kematian. Hari ni meninggal berapa? 4 orang ke 3 orang, saya lupa dah. Itu yang kita risaukan, dan yang keduanya yang risaukan itu kadar dia tak turun-turun kadar harian dia 1000 biasanya kebelakangan ni dah lebih daripada 1000. Jadi yang itu satu yang saya rasa yang patut kita risaukan lah. Mungkin daripada 1000 nanti dia boleh naik kepada 2000 ke 3000 dan seterusnya.
Tapi Prof, Jika jap. ya Sebelum Prof menghuraikan pasal vaksin tadi yang saya cerita panjang lebar tu, sekarang saya rasa Prof dalam satu fasa untuk menghuraikan tentang keadaan semasa kan pasal COVID-19 kan. ya Jadi mungkin Prof boleh mulakan hujah Prof tentang sejauh mana Prof melihat situasi negara kita sekarang ini berdepan dengan COVID-19. Adakah kita akan berdepan situasi yang lebih mencabar ataupun kita sebenarnya dah boleh cool down sebenarnya? yang itu yang sebelum mukadimah sebelum kita masuk pada keperluan vaksin tu ya. Yes, Sebab okay. kita ni masih berjuang melawan virus tu menggunakan taktik yang sama. Jadi kalau kita lihat daripada mulanya virus itu menerap masuk ke dalam negara kita, kita telah menggunakan satu taktik ya, iaitu kita cuba mengekang dia ya. Tapi masalah kita, cara kita mengekang tu adalah tidak penuh ya. Kita kekang tapi kekangan kita tu jaringan kita bocor. Ya. Jadi maknanya ada lagi yang kes-kes positif yang terlepas. Dan bila kes-kes positif ini terlepas, itu menyebabkan penularan itu berlaku. Dan mula-mula dia sedikit, tapi lama-lama seperti yang kita lihat, makin ramai lagi yang positif, yang mana kita tidak tahu asal puncanya dari mana. Itu yang jadi risau kerana seperti saya katakan, kalau kita lihat di negeri China, di Taiwan dan sebagainya, apabila mereka mengesan sesuatu kes itu, lepas tu bila ada je kes positif, mereka akan mencari ke akar umbi di mana lagi ada kes positif dan dikeluarkan kes positif itu. Jadi kita ni strategi kita lain ya. Jadi oleh sebab strategi kita yang ada ketelusan ya, ketirisan, maknanya ada yang positif yang kita tidak dapat kesan. Jadi yang itu menyebabkan sekarang ni penularan itu bertambah ya. Kalau kita lihat R0 tu tak turun-turun lagi, dia masih lagi di tahap yang sama sejak beberapa minggu kebelakangan ini. Prof, Prof kata berlakunya ketirisan sebab kalau kita merefer kepada beberapa negara yang lebih pantas membuat mass screening, Malaysia mungkin agak terlewat dalam membuat mass screening. Saya setuju dalam bab tu. Kita terlalu berfokus kepada bersasar. Okey. Tapi Prof, dalam masa yang sama, apabila sekarang ni kita sudah mula membuat mass screening, kita dah mula banyak buat mass screening sekarang, kita dah mula, walaupun masih lagi bersasar tapi dah mula luas, dah mula besar. Ada pula pihak mengatakan bahawa inilah puncanya kes naik. Sebab kalau sebelum ini kita tak perlu panik kerana kes ni hanya kecil, satu hari 20 orang, 30 orang kerana tak adanya mass screening. Tapi sekarang ni kementerian sendiri mengakui bahawa angka yang naik kerana sekarang ni screening dah makin besar, dah makin luas. Jadi itulah antara puncanya angka menjadi ribuan. Kalau dulu mungkin tak begini. So adakah Prof rasa macam mana Prof? Dia benda ni saya macam mana? Itu yang perdebatan sedang berlaku ya, sama ada betul atau kalau kita meningkatkan saringan, memanglah kita akan mendapat lebih daripada yang sepatutnya kita dapatlah. Bila kita cari, kita akan jumpa. Tapi adakah kita sudah cari dengan sepenuhnya? Kalau kita lihat di Singapura ya, kita ni kena belajar daripada apa yang negara-negara lain telah lakukan. Pada satu masa ya, di Singapura tu, ingat tak apabila jumlah mereka itu meningkat hingga ke 50,000 ya. Betul. Tetapi mereka itu sekarang ini jumlah angka mereka telah jatuh. Ya, tetapi yang pentingnya adalah kajian atau saringan tu mesti membuat secara yang seluas-luasnya yang boleh. Kita tidak boleh meninggalkan ada lagi yang positif di dalam komuniti. Kena cari mereka di mana mereka itu. Ya. Jadi jika kita masih buat bersasar lagi, yang sekarang kita masih bersasar, jadi kita banyak yang terlepas. Jadi kita ni nanti akan sentiasa mengejar positif, kluster di sana, kluster di sini ya. Jadi yang itu saya rasa akan satu masa kita akan sampai peringkat yang mana yang dia panggil frontliner fatigue ya. Kalau kita lihat sekarang pun telah banyak berlaku jangkitan yang melibati pekerja-pekerja di hospital itu sendiri ya. Kalau kita lihat nurses ya, kita punya jururawat telah ramai yang telah dijangkiti. Doktor telah dijangkiti ya. Yang ini yang kita risaukan ya, karena jika ramai lagi frontliner dijangkiti, kita akan menghadapi masalah tentang pengendalian kesihatan di hospital nanti. Ya, maksud Prof, kita sekarang ni sudah mula membuat screening yang lebih besar tapi masih lagi bersasar. Jadi bila Prof kata kalau boleh diperluaskan lagi. Maksud diperluaskan tu bagaimana? Adakah semua orang perlu dibuat ujian atau bagaimana? Ya, sepatutnya kalau kita ujian yang secara meluas ni telah dilakukan lama lagi sebelum ini ya.
Ini bukanlah untuk kita menduding tangan, kerana adalah senang kata orang kalau kita untuk mengecam selepas benda itu berlaku, ya. Tapi kalau kita lihat apa yang kita pelajari daripada China, negara China contohnya, ya, apabila berlaku saja kes yang positif, ada kluster kecil, mereka akan menyaring sebanyak yang boleh, berjuta yang disaring, ya. Jadi yang itu apabila kita saring, kita boleh keluarkan semua yang positif. Contohnya kita macam ni lah, kita kata kalau misalnya kita ada satu lapangan tempat kita letak kereta, kita kata kita halang kereta berwarna merah yang masuk, dan kita akan keluarkan semua kereta dalam merah. Jadi dalam parking lot itu tadi tidak akan ada lagi kereta yang berwarna merah, ya. Tetapi jika kita halang kereta merah daripada masuk, tetapi kita tidak secara serius mengeluarkan semua kereta merah daripada tempat parking tu tadi, masih ada lagi kereta merah, dan kereta merah ini akan mendekati kereta putih dan menjangkit kereta putih menjadi merah balik. Ya, jadi kita tak boleh. Jadi kita mesti keluarkan semua sekali yang kereta merah itu, sehingga tidak ada lagi jangkitan yang boleh berlaku. Itu yang berlaku di negara China, dan begitu juga di negara di Kepulauan Taiwan, ya. Jadi mereka mengeluarkan semua jangkitan, dan secara kita nak mengeluarkan yang positif, tidak ada jalan lain melainkan kita buat saringan. Okey. Sebelum kita datang kepada vaksin itu tadi. Tapi adakah benda yang realistik untuk kita nak, saya tak sure ni, nak buat saringan pada semua orang atau apa, bagaimana, Prof? Jika kita ada contohnya di Selatan sekarang ni, yang hebat diperkatakan di Kelang, bagi saya lah, ya. Jadi Kelang tu sepatutnya dah lama, ya, cases yang jumlah kes yang tinggi di situ. Mungkin telah tiba masanya untuk kita menyaring semua di Kelang. Mungkin kosnya adalah lebih murah daripada kos kita membeli vaksin, saya tidak tahu. Mungkin Kementerian Kesihatan lebih bijak dalam ini kita cakap-cakap je lah, ya. Mungkin lebih bijak daripada untuk menilai bagaimanakah kita boleh menggunakan kewangan kita ada secara yang lebih efektif untuk menangani, ya. Kalau kita lihat kos pembelian vaksin itu adalah amat tinggi, ya. Sedangkan jika kita membuat saringan, contohnya jika kita menggunakan saringan dengan kit-kit yang kita boleh bangunkan sendiri di dalam negara, ya. Kita ada syarikat-syarikat dalam negara sendiri, kita boleh membangunkan kit pengesan diagnosis sendiri. Mungkin kita tidak perlu import, dan kos saringan itu akan menjadi lebih murah jika kita menggunakan kit-kit yang sendiri kita bangunkan di dalam negara. Dan kita dengan menggunakan kit yang dibina di dalam negara, kita boleh menyaring lebih ramai lagi, ya, sebelum kita berpindah kepada penggunaan vaksin. Kalau penggunaan vaksin yang kita tunggu itu menunjukkan kita telah menyerah kalah lah, bagi saya lah. Itu pendapat saya. Maksud Prof, bergantung dengan vaksin semata-mata, sangat seumpama kita ni menyerah kalah, begitu? Ya, bagi saya lah, pendapat saya bagi masa ini. Maknanya kita telah menyerah kalah, dan kita telah menerima yang taktik yang kita gunakan sekarang ini sudah tidak berkesan, ya. Jadi kita sekarang ni bergantung kepada vaksin. Yang itu yang saya risaukan buat masa ini, kerana seolah-olah ramai di antara rakyat kita di Malaysia dan di dunia juga telah menyerahkan segalanya kepada kemunculan vaksin untuk menyelamatkan warga negara dunia. Itu bagi saya satu yang, ya, bagi pada pendapat saya, mana kita pesimistik lah. Okay, alright Prof. Tak apa, saya belum lagi pergi pada vaksin. Okay, soalan kedua Prof, tadi saya ada sebut pasal dalam keadaan kita sedang berdepan dengan situasi yang saya percaya semua orang setuju yang semakin mencabar. Tapi dalam masa yang sama dia ada pro and con, Prof. Kita nampak angka tu semakin tinggi, tapi dalam masa yang sama orang kita dah mula tak rasa apa dah. Orang kita dah mula rasa macam COVID ini dah macam biasalah, tak ada apa lah. Dia dah rasa macam dah immune, dah macam bukan lagi berita yang bergemparkan. Kalau awal-awal tu 1,000 lebih gempar lah. Sekarang ni kita tengok 1,000 okey, 1,000 okey, 1,000 okey. Dan bila larangan merentas sempadan juga dibuka, menunjukkan seakan-akan kita ni dah macam okey lah, bebas sikit lah. So adakah Prof rasa pendekatan sekarang ni memang kenapa ya Prof? Kenapa kita boleh benarkan untuk orang red zone balik ke green zone sebagainya? Adakah kerana kita dah boleh kontrol, kita dah macam tak kisah, benda tu boleh kawal, macam mana Prof? Saya rasa ada berkaitan dengan ekonomi juga. Saya rasa bagi keputusan kerajaan MKN, Kementerian Kesihatan membenarkan kita semua bergerak adalah, saya rasa, bagi menyumbang kepada faktor ekonomi. Saya sendiri pun baru balik keluar daripada Selangor, tapi yang
yang saya rasalah, saya lihat ramai yang di antara kita sekarang ni yang memikirkan penyakit COVID-19 ni berlaku pada orang lain, tak mungkin pada diri kita. Yes, Jadi saya betul. rasa attitude yang macam tu yang risau, kerana kita merasakan kita telah melakukan yang terbaik, yang jadinya orang lain je yang kena COVID tu. Kita tak mungkin, maknanya kita kebal. Saya lihat ramai lagi yang masih kalau kita lihat pelancaran shopping kompleks yang terkini, orang berpusu-pusu beramai-ramai, saya melihatkan perkumpulan mereka yang tidak mengindahkan lagi penjarakan sosial. Kita lihat, jadi seolah-olah kita telah merasakan kita tidak lagi boleh dijangkiti, orang lain saja yang kena. Yes. Tambahkan lagi bila kita lihat kematian tu, dia kata alah tak ramai pun yang mati. Paling tinggi pun 10 orang aja kan, mati aksiden lagi ramai kan. Contohnya lah. Jadi saya dah terdengar yang orang yang berbicara demikian. Ya. Yalah, macam saya sendiri Prof, saya sendiri pada peringkat awalnya duk sembang. Saya orang yang selalu sembang bab COVID-19 daripada bulan 3. Sembang hari-hari buat live pasal COVID-19. Kita rasa macam kita ni dah faham sangat pasal COVID-19. Lalah diri sendiri kena COVID-19. So nampak macam wow, baru sedar macam aku yang cukup faham ni pun boleh kena kan. Yang cukup faham, yang cukup jaga, yang tahu SOP, tapi lain kali terlanggar SOP sikit je. Langgar sikit je kena. So benda tu juga mungkin menjadi benda yang patutnya orang lain tak boleh nak lepas tangan lah kan. Cuma Prof, bukanlah not sokong ramalan lah, tapi pada pemerhatian Prof, selama mana kita akan berdepan dengan angka 1,000 lebih ni Prof, hari-hari ni? Saya rasa satu jangka yang masa yang panjang. Saya rasa ini dah jadi kebiasaan kita lah. Kebiasaan. Bagi saya lah, sebab kita ni tidak ada apa yang berbeza yang telah kita lakukan daripada minggu-minggu yang kebelakangan ini. Jadi saya jangkakan ini akan terus berlaku. Terutamanya kita lihat angka yang ramai ataupun angka yang banyak ini datangnya daripada golongan yang bekerja di tempat-tempat pembinaan contohnya kan. Jadi selagi kita tidak saring ke semua mereka ini, yang saya dibayangkan lebih kurang ada 1 juta lebih pekerja atau mungkin lebih. Jika kita tidak saring semua ini, maka ia akan terus berterusan. Itu yang menjadi kebimbangan. Jadi kalau kita lihat di Singapura, apa yang mereka lakukan, mereka saring semua sekali. Berapa yang ada dalam rekod mereka saring. Masalah kita adalah kita satu negara yang besar, yang mana pekerja-pekerja migran ini adalah ramai, dan mereka ini berpindah randah antara satu tempat ke satu tempat kerja yang berlainan. Jadi itu jadi satu kekangan dan juga yang kita perlu tangani dengan cara yang lebih baik lah bagi saya lah. Jika tidak, kita akan berterusan menghadapi jumlah angka yang selebih daripada 1,000 ini. Tadi Prof kata kita akan melihat 1,000 lebih ni dengan tempoh yang lebih panjang, yang mungkin lebih panjang, kerana kita tidak ada satu perubahan dalam kita punya strategi. Jadi adakah Prof maksudkan perlu ada satu strategi baru seperti tadilah, seperti membuat lebih besar saringannya. Begitulah maksud Prof. Saya rasa kita atau pihak-pihak yang lebih cekap dan lebih pandai lah daripada saya di Kementerian Kesihatan tu mungkin perlu meneliti ataupun menerima idea-idea baru bagaimana untuk kita menangani masalah ini. Jika tidak, kata orang, kalau kita meneruskan taktik atau strategi yang sama, maka jawapannya adalah sama seperti yang kita lalui sekarang inilah. Sebab jika berperang, musuh berubah. Jika kita tidak berubah, kita tidak statik, maka kita akan tewaslah. Okey, tak apa tuan-tuan semua. Saya faham. Saya baca komen-komen korang ni. Panas. Biasalah, saya dah agak daripada awal Prof. Bila saya buka topik ni confirm panas. Sebab kita faham benda ni semua orang terbuka dalam memberi pendapat mereka, kerana semua orang juga mencari fakta di sana sini. Bagi mereka yang menyokong, ada fakta mereka Prof. Bagi mereka yang membangkang juga ada fakta mereka. So kedua-dua pihak ada fakta mereka. Jadi sekarang ni saya nak pergi ke topik yang lebih panas. Saya tahu topik dia akan buatkan kurang lebih panas ni. So saya minta kurang tenang di sana. Okey. Apa pun kita cuba berbincang secara ilmiah, secara hati terbuka. Saya faham semua orang ada fakta-fakta, tapi tak apa. Saya minta kita tarik lagi lebih ramai orang. Jangan lupa tekan butang share. Kita nak ramai orang lagi masuk, tak apa. Walaupun mungkin hujah korang mungkin berbeza pendapat, tak apa. Tak ada masalah. Kita orang Malaysia ni terbuka dalam memberi apa pendapat, as long mengikut rasional yang lebih sesuai. Okey, Prof. Kita pergi pada soalan yang lebih kena dengan topik hari ini, Prof. So sekarang ni Prof, apabila kita tadi Prof kata kita tidak melaksanakan
saringan secara meluas. Mass screening tak dibuat. Dan kita sekarang ni sampai masanya dunia sebenarnya, terutama Malaysia, perlu juga memikirkan something untuk mengekang. So orang kata vaksin ialah penghalang ataupun pencegah kepada penyakit. Mungkin Prof boleh hurai dulu. Sebenarnya ramai orang yang tak faham ni, ramai orang yang beranggapan vaksin itu ialah ubat. Ramai sampai hari ni bertelaga dia tak faham apa dia vaksin. Dia tak faham sebenarnya apa dia vaksin. Yang dia tahu, dia ingatkan itu ubat. So dia kata mana ada ubat COVID-19. Tapi dia sebenarnya dia pun tak faham apa dia vaksin. So sebenarnya Prof, apa dia vaksin? Dia macam ni lah. Kalau kita biasanya apabila kita dijangkiti sesuatu jangkitan, biasanya virus lah. Seperti penyakit chickenpox kan, apabila kita terkena penyakit chickenpox tu, biasanya kita akan kena sekali je. Sebab apabila kita dijangkiti virus itu, kita akan menaikkan kita punya sistem imun kita. Bila kita dijangkiti virus itu akan menimbulkan tindak balas imun, dan imun kita tu akan melawan dan membunuh virus itu. Jadi lepas tu sistem imun kita ni dia ada memory, dia ada peringatan. Dia akan ingat. Jadi lain kali bila dia terkena virus yang sama, memory imun tu akan membunuh balik virus tu. Okay. Right. Jadi itu yang berlaku biasanya lah. Jadi apabila manusia, saintis dia dah belajar, dia kata macam tu. Jadi maknanya bagaimana cara kita hendak meniru bagaimana virus menjangkit supaya dia menimbulkan tindak balas imun, dan tindak balas imun itu akan membunuh virus. Jadi itulah bagaimana vaksin itu terbentuk. Jadi kalau kita lihat pada mula-mula vaksin dibina, vaksin itu dia menggunakan virus yang telah dikurangkan kebolehjangkitannya ataupun yang berbahaya. Jadi virus itu, dia ambil virus yang berbahaya tu, dia lakukan sesuatu pada virus itu, jadi virus itu tidak berbahaya lagi dan diberikan kepada pada kita lah. Contohnya virus measles sebagainya. Jadi apabila tindak balas imun telah berlaku, jadi imun kita ada memory. Jadi lain kali kita terkena jangkitan virus, memory imun tadi tu akan membunuh virus yang datang. Jadi itu adalah teori mudah untuk apa itu vaksin. Jadi vaksin adalah untuk meniru jangkitan. Jadi yang sebenar. Jadi tetapi oleh kerana ia adalah jangkitan tiruan, jadi kita punya sistem ini boleh membunuh virus. Tetapi kita ialah virus ni dia bijak. Virus ni banyak bijak. Setengah-setengah virus macam virus denggi, dia ada banyak-banyak jenis, dia berubah-ubah. Virus flu pun dia sentiasa berubah. Jadi sistem imun kita tu kena sentiasa mendapat vaksin yang baru untuk melawan virus-virus yang berubah ini. Jadi apabila kita bercerita pasal vaksin, kita mesti ingat kebanyakan daripada kita masih hidup lagi sekarang, alhamdulillah keadaan sihat, sebab vaksin yang kita terima masa kita masih kecil dulu, masa kita masih di peringkat yang umur yang muda lagi, kita telah mendapat vaksin. Jadi kita punya memory vaksin tu sampai ke tua ni masih ada lagi. Jadi apabila kita terkena virus yang kita telah divaksin, kita jadi lali. Jadi kita telah ada lali kepada vaksin itu. Contohnya, tidak ada lagi antara kita yang dewasa ini kena chickenpox. Jarang sekali kalau kita dengar kita kena chickenpox. Sebab kita dah kena chickenpox tu dulu. Saya gunakan chickenpox tu biasa-biasalah. Itu juga measles ataupun penyakit bergok. Kita semua dah kena dulu. Sebab kita telah dapat vaksin. Penyakit polio hampir telah dipupus di seluruh dunia sebab vaksin. Sebab vaksin, kalau tak dulu ramai orang yang kena penyakit lumpuh disebabkan oleh polio. Tapi penyakit polio telah hampir pupus di muka bumi ni sebabkan penggunaan vaksin yang berjaya. Tapi seperti saya katakanlah, bukan semua penyakit ada vaksin yang berkesan. Tetapi kebanyakan jangkitan-jangkitan utama untuk kanak-kanak telah ada vaksin yang berkesan, yang boleh memanjangkan umur kita sampai kita sekarang ini. Ya. Betul lah, saya faham ada yang komen pasal panjang usia sebab Allah, bukan sebab vaksin, kita faham. Tapi usaha untuk menjaga tubuh badan kita supaya tak sakit. Saya faham dengan Prof. Bukan maksudnya kalau pakai Allah tu telah memberi kebijaksanaan kepada kita. Allah menjadikan pemikiran, pengalaman, ilmu tu untuk kita timba, untuk pelajari dan kita gunakan.
Ya, contohnya kalau Dia kita nak dia kok mana pun Prof, sampai masa ajalnya walaupun sesaat akan mati. Kan? Cuma orang ya, kata apa, sekarang kita sedang berbicara tentang bagaimana untuk nak menjaga kesihatan diri. bukan untuk nak bagi tak mati. Okey Prof. Kan? yang Okey. yang itu saya tak nak berhujah lah. Yang itu pergi tanya apa, kena berhujah lebih pandai lah, Mufti ke ya, Yalah, betul. Dr. Zulkifli dan sebagainya lah. Okey Prof. Tapi okey, daripada penelitian Prof, bila Prof melihat situasi ketika ini, bila Prof melihat dalam ketika kita sedang berdebat untuk mendapatkan vaksin ni, apa yang Prof rasa, kenapa tiba-tiba dalam vaksin COVID-19 ni menjadi satu pertikaian berbanding dengan lain-lain vaksin? Apa yang Prof lihat lah, kalau Prof study dalam sebulan dua ni, kenapa ada pihak-pihak, malah ada negara-negara yang masih lagi yang menentang. Malah dalam Malaysia pun ada pihak yang menentang. Macam hari ni pun ramai yang menentang. So kenapa benda tu boleh berlaku? Apa sebenarnya Ya, dia punya kerisauan tu? yang menjadi kerisauan tu kerana kita ramai di antara kita, bukan saja di Malaysia lah, di seluruh dunia, yang masih tidak faham dengan vaksin, apakah konsep vaksin itu sendiri. Dan Hmm. kalau kita lihat sebenarnya vaksin yang hangat diperkatakan tu ada 3 platform yang berbeza. Ya, Hmm. kalau kita dengar vaksin, dia kata vaksin Pfizer lah, vaksin Moderna, itu adalah teknologi vaksin yang terkini, Hmm. yang diperkenalkan, dan vaksin yang berbentuk yang dipanggil satu platform mRNA vaksin ini tidak pernah digunakan sebelum ini untuk sebarang penyakit pun. Jadi yang Hmm. itu yang menimbulkan kerisauan bagi ramai yang baru belajar pasal vaksin ini. Ya, sebenarnya vaksin mRNA itu telah lama dibangunkan, lebih 10 tahun dah dibangunkan, cuma ia tidak pernah digunakan secara besar-besaran lagi. Ya, Hmm. keduanya dia panggil platform, kalau kita dengar, yang menggunakan vaksin DNA. Dalam yang di vaksin DNA ini dia menggunakan virus daripada adenovirus untuk sebagai penyampai, ya, Hmm. vaksin DNA. Itu yang kalau kita dengar vaksin AstraZeneca. Yang itu lain platform dia. Ya, kalau kita maknanya kita ada 3 yang utama sekarang ni, platform mRNA, ya, platform adenovirus, dan yang ketiganya adalah vaksin-vaksin daripada negara China yang menggunakan platform inactivated virus. Ini satu kaedah yang lama yang telah digunakan. Banyak vaksin-vaksin yang telah kita gunakan sekarang ini adalah berdasarkan pada platform inactivated virus. Ini maknanya virus yang telah dimatikan. Maknanya dia ambil virus daripada COVID-19 tu, dimatikan virus itu dan dijadikan vaksin. Jadi ada 3 bentuk platform vaksin yang sekarang ni dia diperkatakan di masyarakat umum. Jadi yang tentang vaksin ini ada yang mengatakan vaksin dibangunkan terlalu cepat. Ya, apabila Hmm. vaksin Hmm. itu dibangun terlalu cepat, mungkin kita telah memendekkan usaha-usaha untuk memastikan vaksin itu selamat digunakan. Hmm. Jadi Hmm. yang itu, saya rasa ramai orang bimbang akan ciri-ciri keselamatan Hmm. vaksin itu sendiri. Hmm. Itu yang Jadi banyak diperkatakan. sekarang ni kerisauan orang lebih kepada ketidakfahaman mereka dan juga tentang side effect yang mungkin akan berlaku kerana ia belum matang, begitu Prof? Ya, saya rasa itu yang ramai. Betul juga dengan yang golongan-golongan anti vaksin ini akan mengapi-apikan lagi lah. Ya, Hmm. mengatakan vaksin ini masih belum matang, ini masih belum selamat digunakan dan sebagainya. Jadi bagi kita di Malaysia, saya dijangkakan vaksin ini kalau datang di Malaysia pun mungkin pertengahan atau suku ketiga tahun depan. Ya, dan apabila vaksin itu datang ke Malaysia, kita semua telah faham bahawa agensi regulatory farmaseutical kebangsaan akan memastikan setiap vaksin yang masuk ke Malaysia ini telah disahkan oleh badan-badan antarabangsa, ianya selamat digunakan. Kita tidak ada sistem di Amerika di mana mereka dipanggil EUA, mereka menggunakan vaksin secara emergency. Kita dekat Malaysia belum ada lagi, ya, boleh menggunakan vaksin secara emergency. Setakat yang saya tahulah setakat ini. Mana vaksin-vaksin nak dimasuk Malaysia mesti diluluskan dahulu oleh agensi regulatory farmaceutical kebangsaan, barulah boleh digunakan. Ya, jadi bagi kita tidak perlu berdebat sama ada vaksin itu selamat atau tidak dan sebagainya, kerana yang akan memastikan vaksin itu selamat, halal digunakan dan sebagainya adalah agensi regulatory kebangsaan itu sendiri.
Jadi kalau selama ini dah berpuluh-puluh tahun, berdekad, mereka lah agensi yang memastikan vaksin itu selamat, dan alhamdulillah setakat ini vaksin digunakan di Malaysia masih selamat digunakan dan tetap selamat digunakan, dan saya percaya kepercayaan itu perlu diberikan kepada mereka lah untuk memastikan yang vaksin datang Malaysia itu adalah selamat. Dia maksud selamat itu, adakah sekadar bergantung kepada report daripada mana-mana pihak luar, ataupun memang Malaysia sendiri akan buat kajian dia sendiri dalam internal sebelum kita perluaskan untuk penggunaan dia? Biasanya dia ada dua. Pertamanya mereka akan lihat data-data clinical trial ataupun ujian klinikal yang telah dilakukan di serata dunia. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, kebanyakan vaksin yang sekarang sedang hangat diperkatakan, vaksin ini semuanya telah atau sedang melalui ujian klinikal. Diadakan secara besar-besaran di Amerika, di Brazil, di UAE, dan kebanyakan vaksin ini sekarang ini sedang dalam proses mengumpul data tentang keselamatan vaksin itu. Jadi di Malaysia, pertamanya yang itu, yang keduanya jika perlu MPRA juga akan mengarahkan untuk ataupun mencadangkan ataupun menggalakkan vaksin itu dibuat ujian di Malaysia juga jika perlu. Ya. Itu bergantung kepada data yang akan dibentangkan. Ya. Tapi kalau kita lihat ujian klinikal ini yang sekarang ni sedang berlaku adalah secara besar-besaran, 30,000, 60,000 dan sebagainya. Jadi data yang sedang mereka kumpulkan itu adalah amat banyak. Ya. Bagaimana dengan beberapa perkongsian berita yang mengatakan ada yang terkesan, yang bila guna vaksin dia ada yang paralyzed, ada yang kata, saya tak sure sejauh mana kebenaran berita yang mengatakan ada yang mati sebagainya. So bagaimana, Prof? Memang akan berlaku sebab kita seperti mana yang kita tahu kan, setiap hari ada orang yang mati, setiap hari ada orang yang mempunyai allergic reaction, tetapi sama ada dia kebetulan mereka yang mengambil vaksin itu kena allergy response at the same time tu, itu kita tidak pasti tapi yang saya difahamkan, dia kata kadar yang ada allergy reaction ni adalah tidak lebih daripada yang tidak mendapat vaksin itu sendiri. Itu adalah dia punya ni lah, jika kita ramai, mana jumlah ujian klinikal tu adalah besar, jadi yang event-event seperti ini boleh berlaku tetapi dia ambil dia punya percentage dia, ratio dia, berapakah kebarangkalian ia berlaku jika ianya diberikan pada jumlah yang lebih ramai. Sudah tentunya apabila lagi ramai yang menggunakan vaksin itu, dah tentunya ada yang berlaku kes-kes seperti ini. Ya, saya nak petik satu soalan daripada tuan daripada Nur Afarul Effendi. Kalau ada allergic, bukankah lebih afdal tengok medical record mereka dahulu? Maksudnya yang itu telah sekarang ni kalau kita lihat ada yang pemaju vaksin itu sendiri telah menasihatkan sesiapa yang mempunyai alahan tidak digalakkan mengambil vaksin yang sedang dibangunkan. Alahan tu bagaimana? Adakah dia ada spesifik alahan? Yang buat masa ini mereka tidak tahu lagi. Tapi kalau kita ikut pada teori pembangunan vaksin itu sendiri, kalau kita lihat dia punya teknologi pembangunan vaksin itu sendiri, vaksin itu sendiri tidak mungkin memberikan alahan. Tetapi kemungkinan apa yang boleh berlaku adalah apa yang dipanggilkan bahan-bahan yang lain yang dikirimkan bersama vaksin itu sendiri. Contohnya, bila vaksin itu dibangunkan, untuk vaksin itu menimbulkan tindak balas imun, dia diberikan, dipanggil adjuvant, ataupun dipanggil satu bahan-bahan lain yang untuk meningkatkan lagi kebolehan menstimulasikan tindak balas imun itu sendiri. Jadi yang itu kita tidak tahu, kerana setiap pembangun vaksin itu mempunyai resepi-resepi mereka sendiri. Jadi macam contohnya kalau kita nak buat roti, kita adakan tepung, kita adakan dia punya ragi dan sebagainya, tetapi yang tambahan kemudian tu kita tambahkan gula, kita tambahkan dia punya menteganya dan sebagainya, yang itu yang kita ada kemungkinan bahan-bahan lain yang diletakkan bersama vaksin itu yang boleh menyebabkan alahan itu sendiri. Jadi yang itu kita masih tidak tahu. Okey, Prof. Saya ke belakang sikit sebelum saya pergi kepada yang lebih soalan-soalan lain. Saya ke belakang sikit. Okey. Persoalannya sekarang ni, sejauh mana kita sekarang ni, tadi Prof sebut pasal strategi lain yang lebih mampan. Tapi
dalam masa yang sama kita sekarang ni sedang menuju ke arah mendapatkan vaksin. Okey, sejauh mana kita betul-betul sekarang ni betul-betul sangat-sangat berharap bergantung kepada vaksin? Itu soalan pertama. Dan merujuk pada soalan pertama juga, dan adakah sebenarnya kita juga boleh berdepan dengan risiko jika ada sebarang vaksin yang kita bawa masuk tu belum cukup matang dan sebagainya. So soalan yang sebenarnya sama pada satu poin dia. Sejauh mana kita dah terlalu berharap kepada vaksin, dan adakah kita akan berdepan dengan sebarang risiko jika kita mendapatkan vaksin dengan tempoh segera ni, Prof? Ini pendapat personal saya lah, bagi saya lah kan. Kalau kita lihat di negara Cambodia contohnya ya, ataupun kepulauan Taiwan, mereka tidak berharap sangat kepada vaksin. Ya, sebab sebab tapi Taiwan kes dia okey kan, dia tak berapa, dia tak kan. Okay. Begitu juga dengan Cambodia, begitu juga dengan Vietnam ya. Mana-mana negara yang telah mampu mengekang penularan virus itu di dalam negara mereka atau kepulauan mereka, mereka tidak terlalu bergantung lagi kepada vaksin ya. Kita lihat negara-negara yang amat memerlukan vaksin, yang mewawarkan penggunaan vaksin adalah negara yang mana mereka sudah tidak dapat mengawal penularan jangkitan itu di dalam masyarakat mereka sendiri. Jadi adakah kita Malaysia menuju ke tahap itu? Adakah kita di Malaysia rela membiarkan penularan itu berlaku berleluasa? Ya, yang itu soalan-soalan yang bagi saya lah patut dibincangkan. Tetapi bagi saya lah personally buat masa ini, kita masih belum ada keperluan mendesak untuk menggunakan vaksin itu lagi. Sebab kita seperti saya katakan tadi ya, kita punya kes-kes kita hanyalah dari antara 1,000, walaupun 1,100 itu adalah tinggi, tetapi kalau kita mengambil langkah yang untuk memastikan kita boleh mengurangkan R0 kita itu, jadi kita mungkin tidak perlu bergantung pada vaksin-vaksin yang awal ini. Mungkin satu masa nanti ya, bila kita ada vaksin yang lebih kata orang mempunyai data-data yang lebih baik ya, baru kita mungkin boleh memperkenalkan. Tapi saya juga difahamkan, walaupun vaksin itu akan ada di Malaysia, akan dibawa ke Malaysia tahun depan, tetapi kerajaan tidak akan mewajibkan penggunaan vaksin. Penggunaan vaksin itu saya difahamkan masih kata orang optional lah, pilihan sendiri. Jika perlu ambil, jika tidak perlu ambil. Bagi mereka yang mungkin hendak ke negara-negara yang banyak kes-kes COVID itu ya, untuk melancong dan sebagainya, akan datang tahun depan. Saya positif yang mungkin akan dibuka pintu untuk kita rakyat Malaysia keluar. Mungkin mereka kena ambil, atau mungkin mereka hendak mengambil vaksin itu sendiri. Bagi kita yang terasakan kita tidak perlu mengambil, mungkin kita tidak perlu mengambil hingga satu masa nanti, sama ada virus itu sendiri telah kata orang tidak ada lagi di Malaysia, ataupun kita tidak ada keperluan untuk menggunakan vaksin itu lagi. Okey, bila Prof kata kita tak sampai ke tahap terlalu mendesak untuk kita mendapatkan vaksin. So, jika vaksin berguna untuk mencegah penularan COVID-19, kenapa kita tidak terdesak untuk mengambilnya? Adakah kerana ia belum cukup matang dan kita tidak perlu mengambil risiko mendapatkan vaksin yang masih lagi mentah, begitu? Sebab kalau kita boleh mengawal, kos pembelian vaksin itu adalah tinggi. Saya bincang pada kos lah. Sebab seperti yang saya katakan tadi, jika vaksin itu telah dibenarkan masuk ke Malaysia, saya yakin vaksin itu telah selamat digunakan. Ya, jadi kalau kita memikirkan tentang kos pembelian dan penggunaan vaksin itu sendiri, ya, jika tidak perlu, saya rasa mungkin tidak perlu. Jika kos itu boleh mencecah hingga, kalau saya difahamkan, RM100 ya, satu dos, ataupun RM200 dua dos. Jika ada vaksin itu menggunakan 3 dos, itu adalah satu kos yang tinggi, terutama jika kerajaan terpaksa membiayai kos-kos ini ya. Jika kita hendak menyuntik lebih ke 70% penduduk Malaysia, itu adalah satu kos yang amat tinggi. Dan jika tidak perlu, yang mana penggunaan dana kita tu boleh digunakan untuk tujuan lain, mungkin kita boleh gunakan untuk tujuan lain terlebih dahulu. Jadi yang pentingnya adalah, saya juga tidak mahu kerana kalau bolehlah kita terlalu berharap sangat pada vaksin itu sampai kepada kita, hinggakan kita tidak lagi
mematuhi SOP yang patut kita patuhi. Itu yang jadi saya rasa kerisauan bagi ramai di dalam bidang saya ini. Soalan saya tadi yang kedua, Prof belum huraikan tentang ada tak sebarang risiko-risiko jika vaksin yang mentah, yang bukan mentah lah, vaksin baru yang kita belum diuji, bukan maksud belum diuji, belum digunakan secara meluas di peringkat dunia. So Malaysia menjadi antara negara yang terawal. So adakah kita juga berdepan dengan sebarang risiko? Sudah tentunya setiap vaksin itu ataupun setiap ubat yang dibangun itu tentu ada risiko. Ya, cuma ada yang dipanggil calculated risk ataupun kita telah membuat perkiraan adakah risiko itu dia punya boleh diambil, ya. Tapi seperti saya tekankan tadi, ya, kalau bagi kita di Malaysia lah setakat ini, pihak agensi regulatory farmaceutical kebangsaan sudah tentunya akan memastikan vaksin yang masuk ke Malaysia itu selamat digunakan. Jadi tempoh masa berapa lama untuk mereka memastikan vaksin itu selamat, itu saya tidak tahulah. Biasanya mereka itu akan mengambil masa yang lama. Mereka akan memastikan, mengkaji data-data di seluruh dunia dulu sebelum mereka membenarkan vaksin itu masuk. Kita juga bergantung kepada WHO, World Health Organization atau Badan Kesihatan Sedunia, kerana mereka juga mempunyai pakar-pakar yang sama akan menurut kajian-kajian ini, akan mengkaji data-data pada kajian-kajian klinikal yang telah dilakukan, kerana mereka juga adalah agensi pertubuhan antarabangsa dunia yang terlibat untuk memastikan keselamatan penduduk dunia. Seperti yang Cik Azul tekankan tadi, memang setiap ubat-ubatan yang kita gunakan itu sudah tentunya ada risiko, terutamanya bagi vaksin-vaksin yang baru yang tidak pernah digunakan ini, ya. Sudah tentunya pendedahan pada risiko itu tetap ada. Tapi kita lihat jugalah data yang telah dikemukakan itu setakat ini, risikonya tidak lebih daripada risiko kita mengambil vaksin-vaksin yang lain setakat ini, ya. Jadi bagi saya lah, kita menunggu jugalah untuk kajian-kajian sedang dijalankan ini selamat selesai dijalankan, ya. Jadi di Amerika dan di negara-negara yang membangun yang lain yang telah mendapat vaksin itu, mereka telah pun menggunakan untuk rakyat mereka. Jadi kita sama-sama memerhatikanlah apa yang akan berlaku seterusnya dalam 3 bulan akan datang ini. Tapi vaksin juga sama seperti ubat-ubat, bukan, sama seperti rawatan-rawatan lain yang kadang-kadang rawatan ini tidak sesuai bagi orang ini, itu tak sesuai bagi orang itu. So adakah vaksin juga mengalami fasa yang sama, iaitu ada vaksin yang mungkin ada setengah-setengah pihak memang tak boleh pakai, tak sesuai? Ya, sebab tu kita lihat ada platform-platform vaksin yang berlainan. Ya, seperti saya katakan tadi, ada vaksin RNA, ada vaksin DNA, ada vaksin yang dipanggil inactivated vaksin. Jadi yang manakah vaksin yang lebih sesuai untuk kita gunakan? Yang itu menjadi tanda tanya yang besar, yang saya sendiri pun tak boleh jawab pada masa ini, ya, kerana vaksin yang terakhir tadi yang saya katakan, vaksin inactivated vaksin itu telah banyak kita gunakan. Ya, itu adalah vaksin utama yang kita gunakan, yang mana dipanggil safety profile dia adalah telah banyak. Tetapi vaksin yang dua lagi tu, RNA vaksin dengan adenovirus vaksin tu, dia punya safety profile dia masih tidak besar. Ya, sebab ia adalah dua vaksin yang baru yang tidak pernah kita gunakan. Jadi sudah tentunya mungkin ada risiko yang kita tidak ketahui. Jadi seperti saya katakan tadi lah, pihak MPRA adalah bertanggungjawab untuk memastikan ianya selamat digunakan. Jadi terpulang pada kita, kerana vaksin ini bukan diwajibkan untuk kita ambil, ya. Jadi kebanyakan sana yang dah pandai Google, yang saya rasa ramai lagi hebat daripada saya di luar tu, yang lebih tahu. Jadi mereka boleh buat penilaian itu sendiri, dengan mereka sendiri pandai membaca makalah jurnal-jurnal medical antarabangsa yang banyak boleh dibaca. Jadi akhirnya terpulang pada kita jugalah sebagai pengguna, yang mana vaksin nak kita gunakan. Yang pentingnya kerajaan telah memastikan dia selamat, dan kalau saya fahamkan, kerajaan juga akan membawa vaksin-vaksin yang berlainan ini masuk. Kita telah dengar mereka akan bawa masuk vaksin Pfizer contohnya. Saya juga dengar hari Isnin ini akan diumumkan untuk membawa vaksin AstraZeneca. Begitu juga kita telah dengarkan mereka juga sedang membuat ujian klinikal sekarang ini untuk vaksin-vaksin yang menggunakan inactivated vaksin itu daripada negeri China. Jadi
kita sebagai pengguna di rakyat Malaysia ini, kita beruntung. Kita ada semua vaksin platform itu untuk kita pilih yang mana lebih sesuai untuk kita gunakan. Dan jika tidak mahu menggunakan, kita boleh buat pilihan untuk tidak menggunakan, begitu? Jika kita tidak mahu menggunakan, saya rasa itu juga tidak dilarang, tetapi memastikan kita mematuhi apa yang telah diwar-warkan setiap hari oleh Kementerian Kesihatan, melindungi diri kita dan mereka yang kita sayangi daripada terdedah pada jangkitan COVID-19. Dalam keadaan ketika ini, Prof, yang mana lebih utama sekarang ni? Yang mana sepatutnya pakar-pakar perubatan memberi fokus utama, iaitu vaksin atau ubat? Bagi saya lah personally, yang penting sekarang ni yang masih tidak dibangunkan adalah bagaimana cara untuk kita mengubat pesakit. Jika kita telah mempunyai cara untuk mengubat pesakit di hospital, ya, dan yang mana kita boleh mengurangkan kadar kematian, mungkin vaksin itu menjadi option bagi kita di masa akan datang. Ya, yang pentingnya saya rasa penekanan penyelidikan mesti diberikan kepada membangunkan ubat untuk kita merawat pesakit yang dijangkiti oleh penyakit COVID itu sendiri. Kita sebagaimana kita tahu, apabila seseorang itu dijangkiti oleh virus yang dipanggil SARS-CoV-2 itu, kebanyakan daripada mereka itu akan pulih seperti sedia kala. Ya, tetapi sejumlah kecil, lebih kurang 20% yang mungkin mempunyai gejala yang lebih teruk. Ya, dan jumlah yang lebih kecil lagi yang akan melalui jangkitan yang amat teruk yang memerlukan penggunaan alat pernafasan dan sebagainya. Betul. Jadi bagi saya lah personal lah, ya, kita perlu membuat penekanan, mencari bagaimana cara untuk kita merawat mereka yang bergejala teruk di hospital supaya mereka kadar kematian itu sekarang ni saya difahamkan 0.43%. Jika kita boleh mengurangkan kadar kematian kepada 0.01%, ya, mungkin kita tidak perlu keperluan vaksin itu tidak terdesak. Ya, kalau kita lihat bagi saya gunakan contoh di Singapura, kadar kematian mereka hanyalah 0.03% saja berbandingkan dengan kita yang 0.4% saya difahamkan, ya. Jadi yang itu saya rasa bagaimana cara memastikan mereka yang terkena COVID-19 itu, ya, mereka itu akan pulih dengan segera dan tidak perlu bantuan saluran pernafasan. Jika ada ubat, saya rasa yang itu bagi saya lah, ini pendapat personal yang perlu kita utamakan. Yes, maksudnya kalau ada ubat sebenarnya tak perlulah sangat kita nak simpan dekat ubat sampai 14 hari kan. dapat je detect bagi ubat lah macam orang demam biasa lah, doktor kan, Prof kan? Bagi ubat demam bagi Panadol. Ada ubat dah kira okey lah sebenarnya. Okey Prof, satu benda yang saya rasa ini mungkin soalan serkap jarang lah sebenarnya. Sebab saya pun baca terjumpa komen-komen yang berbentuk serkap jarang. So benda ni masih lagi kita tak dapat nak sahkan, more tu kepada dakwaan. Ada yang mengatakan kerisauan tentang vaksin ni melibatkan konspirasi lah dan sebagainya. Yang katanya dikhawatiri ini adalah satu langkah strategi pihak-pihak kuasa besar untuk meletakkan chip dan sebagainya dalam vaksin sehingga mereka boleh mengawal data-data penduduk dunia dan sebagainya. So macam mana Prof punya pendapat tentang soal ni? Yang itu tak perlu kita bincangkan lagi lah, kerana itu adalah dakwaan yang tersasar jauh daripada realiti sebenarnya, ya. Kalau kita lihat dalam vaksin tu sebenarnya dia ada nukleotida aja, nukleik asid saja. Di dalam nukleik asid tu disalurkan dengan dipanggil lipid ataupun macam kolesterol kan, dibalutkan dan diinjek. Tidak ada microchip dan sebagainya lah. Tidak ada antena akan terkeluar pada tangan kita dan sebagainya. Itu satu yang saya rasa tidak perlu kita cerita lagi. Sebab mungkin mereka salah faham tentang penggunaan yang dipanggil nanotechnology itu. Nanotechnology itu sebenarnya satu lipid yang gerombolan lipid minyak yang terkecil, nano size kan, yang dimasukkan RNA dalam tu dan diberikan melalui suntikan. Jadi mereka apabila mereka dengar nanotechnology itu, mereka membayangkan wah ini macam nanochip dan sebagainya. Ya, itu saya rasa tidak perlu kita bincang panjang lah, kan itu adalah dakwaan yang jauh tersasar dari kebenarannya. Kalau dalam soal nanochip semua ni, saya sendiri pun tak suka nak berbahas secara lebih panjang lebar sebab tidak ada fakta-fakta jelas. Macam yang kalau hujah untuk menolak vaksin, saya nampak
kedua-dua pihak ada dia punya rasional hujah mereka. Saya maaf Prof, saya bukan berpihak ke mana-mana side. Walaupun sekarang ni saya mendengar dua-dua side. Saya dengar Prof, saya baca dia orang. Dia bagi saya simple je Prof benda ni. Kedua-dua pihak ada dia punya hujah mereka. Dan kedua-dua pihak berpegang pada bukti mereka, pada bukti hujah mereka. Yang pihak yang mengatakan tidak perlu dibawa masuk vaksin, jangan pakai dulu vaksin, mereka juga ada hujah mereka kerana mereka berpegang pada kes-kes yang mereka dapat jumpa dalam laporan-laporan media di luar negara. Jadi mungkin mereka juga ada hujah mereka. Cuma itulah Prof. Adakah sebenarnya kita bergantung kepada satu dua negara besar sahaja yang mungkin mereka ni ada agenda untuk mendapatkan keuntungan sebagai penjual vaksin? Ataupun sebenarnya kita, langkah kerajaan ataupun langkah negara kita sebenarnya merujuk kepada melihat beberapa negara-negara lain yang, ya, sebab saya pernah sembang Prof, saya pernah sembang benda ni dengan pengarah perubatan negeri Selangor. Dia kongsi dengan saya, dia kata kalau kita bertelagah tentang kita bergantung dengan negara besar untuk mendapatkan PCR, untuk mendapatkan antigen, rapid test kit, semua bagai semua. Sebenarnya tidak. Sebenarnya kita banyak juga mendapatkan daripada negara-negara lain yang bukan kuasa besar, yang bukan kuasa-kuasa biologi ni, yang seperti Korea Selatan dan sebagainya. Jadi adakah merujuk pada vaksin ini kita terlalu bergantung kepada negara-negara yang kita so-called sebagai mungkin ada konspirasi? Saya tak mau terlampau dalam sangat menyebut mana-mana negara, tapi adakah itu mungkin? Ataupun macam mana? Ya, Prof, silakan. Itulah, bagi saya itulah adalah padahnya bagi kita kerana kita tidak melabur di dalam bidang ini sebelum ini, ya. Selalunya kita punya konsep kita, cara kita buat kerja selama ni senang saja. Ada duit, kita open tender. Maknanya kita tidak pernah memikirkan keperluan untuk membangunkan vaksin itu sendiri. Kita tidak pernah memikirkan yang betapa pentingnya kita mencari ubat untuk segala penyakit itu sendiri. Kita selama 30 tahun saya dalam bidang ini, kita terlalu bergantung kepada apa saja yang datang daripada luar. Ya, itu jadi masalah kita sehingga sekarang. Kalau kita lihat di Thailand, ya, di Indonesia, di Vietnam, mereka membangunkan vaksin mereka sendiri. Ya. Kalau kita lihat di Thailand, mereka sudah ada 6 kandidat untuk mereka pertimbangan untuk kegunaan mereka sendiri. Begitu juga di Vietnam. Banyak negara-negara lain, mereka membangunkan vaksin mereka sendiri. Jadi apabila mereka mempunyai keupayaan membangunkan vaksin mereka sendiri, mereka tidak perlu bergantung kepada kuasa-kuasa besar tadi. Ya, itu jadi masalah bagi kita. Kita tidak sebelum ini bukanlah saya nak mengkritik kerajaan dan sebagainya. Sebelum ini, kita tidak membuat pelaburan di dalam bidang ini. Kerana kita fikirkan, kerana bidang ini adalah satu bidang yang mahal untuk kita bangunkan. Jadi pada masa itu yang dahulu, sebelum ini kita menjangkakan jika kita melabur ini, kita banyak membazir duit. Adalah lebih mudah kita open tender, suruh mereka masuk dan kita beli. Itu kita punya masalah mentaliti kita yang kita mesti ubah. Apabila telah berlaku, sebenarnya ini bukan satu perkara baru. Kita dilanda oleh wabak Nipah. Ya, apabila kita dilanda wabak Nipah, kita tidak belajar daripada keperluan untuk kita membangunkan vaksin dan penyelidikan perubatan kita sendiri. Lepas tu berlaku pula H1N1. Ya, kita telah melalui proses yang sama. Semasa H1N1 dulu, kita tidak mempunyai ubat untuk kita gunakan bagi rakyat kita pada masa itu. Tapi alhamdulillah pada masa itu penyakit H1N1 itu tidak membunuh ramai seperti yang berlaku sekarang ini. Dan tidak menular semudah seperti ini. Tetapi peluang-peluang yang telah ada bagi kita sebelum ini tidak kita gunakan sepenuhnya untuk kita mempelajari supaya kita tidak bergantung pada kuasa besar. Ya. Yang itu yang kita amat risau jika kita tidak belajar lagi COVID-19 ini. Sebab sekarang ni di Malaysia, kita tidak ada kemampuan langsung untuk mengeluarkan sebarang vaksin pun untuk kegunaan manusia. Kita 100% sepenuhnya bergantung kepada vaksin yang kita beli daripada luar negara. Jadi itu ada kelemahan kita, ya. Jadi jika kita tidak belajar dengan apa yang berlaku sekarang ini, sampai bila-bila lah kita akan menghadapi masalah yang sama. Dulu kita rasa kita ada wang, kita boleh beli. Tapi sekarang apabila dana itu kurang, ataupun jika dana itu ada sekalipun, jika tidak ada orang yang menjualkan pada kita, kita akan tetap terdesak seperti sekarang. Ya.
Okey, saya seronok baca komen-komen diorang sebenarnya, tapi tak apalah, saya tak nak pick up sebab tak nak bagi lebih bertelagah sebenarnya. Banyak komen-komen yang tadi ada yang sebut pasal microchip from Sweden. Microchip from apa nama tadi saya baca ni. Microchip Sweden, Prof. Saya tak tahu, saya pun tak sure. Saya bukan pakar perubatan. Tapi katanya ada microchip from Sweden yang boleh diletak dalam vaksin. Saya tak tahu sejauh mana kebenaran dia. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dalam vaksin, ya, kalau kita lihat harga vaksin yang ditawarkan dia lebih kurang harganya, saya difahamkanlah 5 US dollar, 10 US dollar, ya, paling tinggi pun 30 US dollar. Dan saya rasa dengan harga vaksin demikian tidak mungkin ada microchip, nanochip yang sedemikian, ya. Tapi seperti saya katalah, saya pun tak nak memanjangkan, sebab kalau kita yang telah bagi kita yang mengkaji bidang vaksin ini, ya, yang benda-benda microchip itu adalah satu yang jauh tersasar dari kebenarannya. Saya amat bersetuju sebenarnya dengan pendapat Prof. Sebenarnya walaupun dalam ketegangan yang berlaku di dalam ruang komen saya baca, tapi saya bersetuju dengan beberapa fakta yang Prof bagi sebenarnya. Saya setuju tentang istilah ataupun tentang perdebatan tentang chip itu sukar untuk kita nak ulas kerana ia lebih berbentuk dakwaan. Tapi dalam masa yang sama saya melihat sebenarnya kalau korang semua yang sedang menonton ni memahami intipati daripada awal tadi Prof menjelaskan bahawa sebenarnya Prof meletakkan pada pro and con, dua-dua side sebenarnya. Maksudnya kita perlu vaksin untuk kita nak mencegah penularan, tapi kita tidak sampai ke peringkat terdesak untuk nak mendapatkan vaksin kerana vaksin yang ada ketika ini mungkin belum cukup matang untuk kita menjadi negara-negara yang terawal untuk mendapatkannya. Dan kita ada cara-cara lain yang kita boleh gunakan, Prof. Itu antara yang Prof tadi dah huraikan lebih awal. Jadi saya kira hujah Prof telah memberi fair and square punya satu hujah yang saya kira sepatutnya dipahami secara lebih terbuka oleh semua orang. Itu apa yang saya nilai. Tapi kalau kita berfikiran secara one side memang susahlah. Okey Prof, ada yang tanya, okey Aparul dia minta komen, okey sekarang apa kesimpulan live ni? Okey, kesimpulan. Oh, kasar soalan dia. Okey baik. Tak apa Aparul. Faham Aparul. Okey, kesimpulannya Prof, saya buka kepada Prof satu floor lebih kurang dalam 5-6 minit untuk Prof huraikan. Sebenarnya secara realiti yang menjurus kepada soalan hari ini, kesimpulannya sekarang negara kita perlu bergerak bagaimana, dan untuk hal vaksin tadi bagaimana. So sebagai pendapat peribadi dan juga pendapat seorang pakar. Oh, bising kucing. Bagi saya lah. Okay. Bagi saya yang utama yang patut kita lakukan adalah cuba mengurangkan kadar penularan di negara kita, ya. Jika kita dapat mengekang penularan negara kita, ya, kita mengurangkan dia punya R0, dan jika kita dapat mengurangkan seperti sebelum ini, ya, kita telah mampu mengekang yang mana kita punya angka jangkitan sehari hanya dalam kurang daripada 50. Ya. Jika kita dapat kembali ke peringkat itu, mungkin keperluan untuk kita menggunakan vaksin itu tidak mendesak buat masa ini, kerana mereka yang memerlukan vaksin hanyalah pada mereka yang di frontliner, yang seperti yang kita lihat sekarang ni, ramai jururawat telah dijangkiti, doktor-doktor telah dijangkiti. Ini adalah kerana pendedahan mereka kepada beberapa perkara lah yang menyebabkan mereka terjangkit. Jadi jika kita dapat mengurangkan angka itu tadi lebih kurang ataupun kurang daripada 50, ya, setiap hari, mungkin kita boleh menunggu lagi lah vaksin. Seperti saya katakan, kita mesti memberi peluang kepada Kementerian Kesihatan, ya, pihak regulatory pharmaceutical dan kebangsaan untuk menilai data-data kajian yang sedang dijalankan, kerana mereka sajalah yang mempunyai kepakaran untuk menentukan sama ada vaksin itu sesuai untuk digunakan bagi kita di Malaysia. Jadi sementara mereka membuat penilaian, membuat kajian, kita ni sepatutnya memfokuskan pada diri kita bagaimana untuk kita memastikan penularan itu tidak berlaku. Begitu jugalah saya menyeru Kementerian Kesihatan mungkin mencari idea-idea yang lebih terkini, lebih baru. Mungkin kita perlu memanggil pakar-pakar yang lain yang belum digunakan sebelum ini untuk mencari bagaimanakah jalannya untuk kita mengekang penularan yang sedia ada. Mungkin kalau kita menggunakan berperang dengan taktik yang selama, yang kita secara statik dan musuh virus itu sedang berubah. Kalau kita lihat
sehari dua ini laporan daripada Britain dan sebagainya, dia kata dah ada beberapa mutasi lain yang boleh kata orang menghura-harakan pembangunan vaksin itu sendiri yang perlu dipertimbangkan ya. Jadi yang itu kita kena fikirkan. Mungkin kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada vaksin. Ya, seperti yang saya katakan tadi, vaksin ini adalah salah satu cara yang seolah-olah kita telah mengaku kalah. Ya, kita perlu gunakan cara-cara yang lebih baik untuk mengekang penularan itu sendiri dahulu. Ya, biarkanlah vaksin ini diteruskan pembangunannya sampai satu masa pihak NPRA telah memastikan ianya selamat digunakan. Jadi sementara itu, masa yang kita ada ini, kita memastikan kita boleh mengurangkan penularan itu sendiri ke kadar yang mana yang Kementerian Kesihatan sendiri boleh mengawal dengan lebih baik. Itu bagi pendapat personal saya lah. Dan seperti saya katakan tadi juga, kita perlu mencari jalan membangunkan ubat. Bagaimana kita boleh merawat pesakit kita di hospital supaya mereka cepat pulih dan tidak perlu melalui proses yang memerlukan bantuan pernafasan. Yang itu saya rasa kurang ditekankan di mana-mana pun ya. Sudah tiba masanya untuk kita mencari kata orang jawapan tersendiri yang sesuai dengan negara kita. Kita terlampau bergantung sangat dengan kajian-kajian yang dilakukan di negara-negara lain. Ya. Kalau kita lihat, kita terlampau bergantung sangat kepada data-data yang datang daripada luar negara. Kita perlukan data kita sendiri. Kita memerlukan kajian kita sendiri. Kita perlu mencari ubatan kita sendiri yang boleh kita bangunkan, digunakan untuk rakyat kita. Kita lihat bagaimana kadar kematian di negara lain rendah. Mungkin kita boleh belajar daripada mereka. Ya, kalau kita dapat mengurangkan kadar kematian kita sekarang ni 0.43%. Jika kita dapat mengurangkan kepada 0.01%, apa perlunya vaksin pada masa itu? Ya, jika kita boleh mengawal kematian. Jadi yang itu saya rasakan. Ya, kita sekarang tengah bercakap pasal vaksin dan sebagainya. Tapi ada cara lain yang mungkin kita perlu pertimbangkan. Kita perlu perbahaskan dan perlu hujahkan. Itu bagi saya lah pendapat saya. Okey, cuma saya dalam masa yang sama saya review komen-komen. Cuma saya minta mungkin Prof boleh dengar saya punya perkongsian lah sikit. Okey. Saya bersetuju. Saya bersetuju dengan banyak komen mengatakan nak takut apa? Berapa banyak yang masuk wad COVID-19 tapi dia pulih dengan sendirinya. Saya mengaku saya sendiri masuk wad COVID selama 10 hari saya boleh keluar tanpa diberi sebarang ubat. Tanpa ubat saya boleh keluar. So untuk apa? Untuk apa nak pening-pening kepala fikir ubat? Untuk apa nak pening-pening kepala fikir vaksin? Sebab saya sendiri boleh keluar selepas 10 hari. Tapi yes, saya juga nak anda yang sedang menonton ni faham, berfikiran secara terbuka sebenarnya. Dalam masa yang sama, saya setuju, saya duduk di wad 43, 50 orang semuanya yang mild lah. Kalau ada pun cuma dia mild symptom. Tak banyak lah. Tak teruk. Takat batuk-batuk. Saya batuk, tak demam. Batuk, hilang dari rasa, very mild. Tak mati pun. Kan? Betul. Tapi, dalam masa yang sama, saya mendengar, melihat ada juga pesakit yang berdepan situasi yang getir. Seperti apa yang saya share dalam live saya minggu lepas. Suami kepada Puan Aizal sendiri meninggal kerana nafas yang sesak sampai dia dikomakan, sedangkan dia cuma ada darah tinggi yang mild, dia bukan darah tinggi yang serius. Bermaksud ada kes yang sampai ke peringkat kritikal. Kita menolak tepi istilah mati. Sebab mati ni kata orang sampai ajal. Saya setuju, tapi kata orang untuk kita mengawal kesihatan diri supaya tak lebih teruk. Supaya asbab COVID tak sampai kita teruk. Okey. Cuma saya ini share pengalaman Prof. Sorry Prof. Saya ambil sikit floor. Saya nak share pengalaman saya lah. Saya melihat apa yang berlaku dalam wad COVID. Saya setuju sangat-sangat memang tak ada ubat pun boleh sembuh. Yes, tapi diorang bagi kami ubat batuk, ubat sesama untuk merawat batuk kami dan juga sesama kami kerana untuk menghalang kami lebih teruk batuknya. Tapi realitinya ada kes yang kritikal. Ada kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Walaupun tak banyak tapi ada. So satu lagi Prof, ada juga tadi yang komen COVID sekarang ni dah jadi macam kita jadi macam leka sebab dia kes makin tinggi, tapi kita dipanikkan dengan angka. Kita dipanikkan. Kita panik sebab nampak kes banyak hari-hari. Again, saya nak kongsi pada semua pemerhatian saya pada data.
sebenarnya ini masalah orang kita, Prof. Masalah orang Malaysia sebenarnya. Apabila terlampau panik dengan data. Bila tengok angka tu sampai 1,000, 2,000, dia punya panik macam dah nak kiamat dah. Sedangkan realitinya, apa yang saya difahamkan, kes-kes yang tinggi melibatkan kluster-kluster besar. Seperti tapak pembinaan, seperti warga asing, seperti kluster tempat kerja dan sebagainya. Realitinya itu memang berlaku, tapi kita tak perlu sampai ini dah sampai Malaysia ni dah kiamat ni. Sebenarnya kita punya kes ni masih lagi dalam keadaan yang terkawal sebenarnya. Tadi Prof sebut kita masih lagi terkawal dan kita sebenarnya boleh membangunkan satu kaedah lain untuk kita tangani COVID tanpa terlampau bergantung dengan vaksin. So Prof, cuba Prof hurai sikit pasal bising kucing ni. itu masalah dia bila work from home ni. Kucing kacau habis. Okey Prof. Mungkin Prof boleh ulas sikit saya punya perkongsian tu. Seperti yang Cik Azul tadilah maklumkan, kenapa Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara membenarkan kita merentas negeri dan sebagainya. Saya rasa sebab mereka telah mengambil kira yang penularan yang sedang meningkat naik sekarang ini adalah di kalangan kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat dan bukannya kepada masyarakat seluasnya lah. Oleh sebab itu mereka membenarkan aktiviti ekonomi berjalan kerana mereka rasa mereka masih boleh mengawal lagi. Jadi seperti saya katakan, langkah yang lain yang perlu kita tangani adalah mungkin inilah masanya untuk kita melihat balik apa lagi yang boleh kita lakukan untuk kita memastikan penularan di komuniti itu dapat kita kurangkan. Yang saya risau bagi saya lah apabila saya lihat data di mana mereka pekerja frontliner ni dijangkiti dan dari mana mereka dapat jangkitan itu tidak ada ketahui. Yang itu saya rasa merisaukan sedikitlah. Kerana kalau kita tidak tahu di mana mereka dapat jangkitan, jadi di manakah jangkitan itu berlaku? Ya, sama ada satu lagi kata orang lubuk-lubuk penularan yang kita masih tak dapat kesani. Yang itu saya rasa sebab tu saya menyarankan saringan yang lebih meluas, lebih besar supaya kita tahu mencari lubuk-lubuknya di mana. Sekarang kita dah tahu pekerja-pekerja migran di tempat-tempat pembangunan dan sebagainya. Adakah pekerja-pekerja di ladang contohnya? Adakah mereka itu juga terlibat? Itu jadi tanda tanya. Saya pun tak tahu ya. Jadi yang itu mungkin kita kena cari lagi di mana lagi ada kes-kes positif yang kita masih tidak tahu mereka ini di mana. Jika kita dapat kesan itu mungkin saya rasa lah masih terkawal tapi kita perlu menurunkan lagi angka itu sendiri sampai mana kita mencapai tahap di mana kita tidak ada keperluan mendesak untuk vaksin itu sendiri. Yes. Okey Prof, saya kira kita punya perkongsian kita pada hari ini telah pun sampai ke penghujung segmen kita. Saya bagi peluang kalau Prof ada apa lagi Prof nak sampaikan pendapat ataupun nasihat dan sebagainya. Saya sendiri rasa Prof lebih tepat berbanding saya. So Prof, silakan Prof. Kalau Prof ada apa-apa Prof last word. Bagi saya lah kita boleh berdebat dan berhujah tetapi walau bagaimanapun kita menggunakan fakta-fakta yang sahih lah. Jangan kita turut sama terlibat mewawarkan, mempertengahkan fakta-fakta yang tidak tepat. Sebenarnya kajian vaksin ini bukanlah satu benda yang baru. Ya. Vaksin ini telah digunakan dengan selamat berabad lamanya dan kajian-kajian yang dibuat oleh saintis ini adalah kajian-kajian yang mereka lakukan. Seperti saya kata, pembangunan vaksin ini telah mengambil masa yang amat lama. Ya, jadi tidak perlulah kita mempertikaikan vaksin itu sendiri, tetapi adalah lebih penting bagi kita adalah memastikan apa yang lebih mudah untuk kita lakukan yang boleh menyebabkan kita tidak perlu mempertimbangkan penggunaan vaksin itu sendiri. Ya, saya juga sebenarnya nak menyarankan untuk satu lagi kes positif, yang satu benda positif yang telah berlaku dengan COVID-19 ini adalah penurunan kes-kes jangkitan saluran pernafasan yang lain. Ya, kita sebelum ini kita di Malaysia ni ramai yang mati sebenarnya kena penyakit influenza virus ya. Itu adalah jangkitan saluran pernafasan. Itu juga dengan kanak-kanak penyakit RSV dan sebagainya. Sebab itu adalah jangkitan saluran pernafasan yang telah banyak menyebabkan kematian. Ini juga ya. Tetapi oleh sebab COVID-19 dan langkah-langkah yang kita ambil sekarang ini, penularan jangkitan tersebut pun jatuh. Jadi itu satu positif juga yang perlu kita ambil kira, ambil perhatian tanpa menggunakan vaksin. Ya. Kita tahu
penyakit influenza tu memang ada vaksin. Kalau boleh digalakkan, setiap tahun kita ambil. Tetapi oleh sebab kita mengambil langkah-langkah yang penjarakan sosial dan sebagainya, penggunaan pelitup muka secara tidak langsung, kadar kematian atau kadar jangkitan disebabkan oleh virus-virus lain adalah telah turun dengan mendadak. Itu saya rasa satu fakta yang kurang kita pertekankan. Okey, Prof. Ada Prof? Okey, Prof? Tak ada. Tak ada dah, Prof. Okey. Jaga diri kita, ya. Kita jangan kita terjebak, jangan kita menjadi mangsa dan sebagainya. Saya menasihati diri saya jugalah, ya. Supaya jangan kita leka, ya. Sekian sajalah. Terima kasih. Dia simple ya, Prof. Bagi saya lah. Kalau kita tahu, kalau orang Malaysia ni berdisiplin, menjaga diri sendiri, dia tahu nak disiplinkan diri dia, tak ada masalah apa pun. Apa jenis penyakit pun jangan risau sebenarnya. Setiap penyakit ada penawar dia, setiap penyakit ada pencegahannya sebenarnya. Tapi macam orang dulu, Prof, kan dulu orang duk takut dengan AIDS, HIV. Bila semua orang tahu cara nak kawal diri supaya tak kena HIV, janganlah kau pergi layan pelacur, janganlah kau pergi ambil dadah sebagainya, pergi share jarum suntikan. So kau selamat. So sama juga dengan walaupun membandingkan HIV dengan COVID ni terlampau jauh sebenarnya, tapi dia memberitahu bahawa pandai jaga diri, selamatlah, insya-Allah lah. Kan, Bro? InsyaAllah. Kita mencuba yang terbaik yang boleh, kan? Betul. Lepas tu kita redalah, ya. Pertamanya kita mencuba yang terbaik lebih dahulu. Ya, lepas tu kita reda dengan apa yang datang. Sekian saja. Okey, Prof, thank you, Prof, kerana memberi masa dan ruang, Prof, untuk bersama saya hari ini, dan insya-Allah kalau kita ada kesempatan lagi saya akan jemput Prof lagi, insya-Allah. Apapun, Prof, terima kasih yang terakhir bagi saya kerana memberi masa yang berharga, Prof, malam ni. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Okey, tuan-tuan semua, jadi maka perkongsian yang saya kira amat hebat sebenarnya. Perdebatan secara komen saya tak berapa nak risau, sebab saya faham setiap orang ada pendapat yang berbeza. Benda tu normal dan saya sendiri terima dengan hati yang terbuka. Saya terima dengan lapang dada apa saja komen yang masuk, sebab bagi saya setiap orang ada pendapatnya sendiri. Tak kisahlah mana-mana side pun. Saya pun kadang-kadang ada masa saya akan rasa macam betul ke ni? Betul ke begitu? Manusia diberi otak dan akal fikiran untuk berfikir. Jadi kita tentu sekali seringkali dihujani dengan pelbagai persoalan. Jadi benda tu normal. Kalau orang yang diam tak fikir, tu tak normal. Jadi kalau kita berdebat, itu normal. Perdebatan pada hari ini terbaik sebenarnya. Saya tak kisah walaupun ada yang kasar bahasanya, tak apa. Kalau saya, bagi pihak RM Metro dan juga Profesor sendiri tadi telah memberi hujahnya, saya sendiri bagi pihak RM Metro dan yang mengendalikan program hari ini mengucapkan memohon kemaafan jika ada terkasar bahasa ataupun tersalah fakta saya, kerana saya ni bukan orang yang sempurna. Tapi apa pun, saya suka dengan korang punya komen, walaupun ada yang berbalah-balah, saya suka, kerana itu menunjukkan kita ni sepakat. Kita semua sepakat ni. Sepakat mencari satu penyelesaian. Yang mana yang setuju, dia akan sepakat mencari kaedah yang terbaik. Yang mana yang tak setuju pun cuba mencari kaedah yang terbaik. So this means semuanya sepakat. Semuanya memberi satu impact yang baik sebenarnya. Alhamdulillah. Thank you semua. Sayang dengan mereka yang bersama dengan Harian Metro. Terbaik korang, terbaik. Okey, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, saya nak beritahu korang semua bermula minggu hadapan. Okey? Satu pengumuman baru saya nak beritahu. Alhamdulillah, dari wartawan semakin diterima. Walaupun kadang-kadang kita berbalah, tak apa. Minggu depan, tuan-tuan, menjelang tahun baru, okey? Bermula hari Ahad depan. Ahad 27 hari bulan. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Sampai malam tahun baru, tuan-tuan. Kita akan bersiaran secara langsung hari-hari tanpa henti. Bermula hari Ahad sampai ke malam tahun baru. Kita akan jemput wartawan-wartawan daripada setiap section yang pernah mencatat kejayaan yang hebat mereka untuk berkongsi cabaran besar yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas kewartawanan. So inilah dia Diary Wartawan. Inilah dia kemuncak Diary Wartawan untuk 2020. Saya akan panggil mereka yang pernah menang award, macam mana mereka terpaksa berdepan dengan situasi yang getir, berlakon ke, menyamar ke, masuk hutan, keluar hutan ke. Ada yang sampai tak boleh balik rumah seminggu, ada yang berkampung depan mahkamah sebagainya. So minggu depan saya harap korang bersama dengan kami sekali lagi untuk teruskan setia dengan Diary Wartawan, kerana ini topik yang walaupun mungkin korang rasa tak kena dengan jiwa korang, tapi saya percaya
tidak semua orang yang ada pengalaman yang seperti mana wartawan alami. Ada orang yang tak pernah rasa kot tidur depan mahkamah sebagainya. So, jom minggu depan kita dengar perkongsian daripada wartawan-wartawan yang hebat di harian Metro, yang pernah menang award, yang pernah terperangkap di negara orang. Saya sendiri pernah colik bayi. Mungkin bagi mereka yang pernah follow saya sendiri pernah menyamar colik bayi. Colik bayi tuan-tuan. Nak dapat story ni, saya menyamar colik bayi. Sampai keluar muka depan, wartawan larikan bayi. Saya menang award dengan story tu. Saya menang award Malaysia kerana story tu. Saya nak buktikan macam mana lemahnya sistem taska di Malaysia. Saya menyamar colik bayi. Jadi, minggu depan kita tengok share dengan lain-lain wartawan apakah kisah mereka. So, untuk hari ini tuan, sekali lagi saya minta maaf jika ada kesalahan daripada pihak saya ataupun jika ada yang terasa hati dengan perkongsian kami. Apapun, orang Malaysia memang terbaik. Orang Malaysia memang terbaik. Kita sentiasa berfikir untuk menjaga diri kita dan juga orang lain. Itu terbaik. Dan tambahan pula, korang dalam harian Metro hari ini memang terbaik. Okey? Baik tuan-tuan, kalau korang nak bagi apa-apa pendapat, apa-apa hujah, apa-apa komen, apa-apa respon, kalau nak direct dengan saya, nak bagi pendapat korang boleh layari saya punya Facebook saya. Facebook saya Azrul Afandi Sobri HM. Ada HM di belakang. Azrul Afandi Sobri HM. Masuk Facebook saya, korang boleh komen, korang boleh tag saya, korang boleh korang boleh mesej saya, nak bagi pendapat apa ke, saya terima dengan hati terbuka. Saya tak mudah sentap. Tak mudah sentap. Jangan risau. Korang komen, korang boleh masuk ke dalam saya punya Facebook. Sekali lagi yang terakhir Azrul Afandi Sobri HM. Okey, HM for Harian Metro. Baik tuan-tuan. Assalamualaikum. Ataupun saya minta last komen daripada korang semua. Saya minta 395 orang bagi taipan terakhir korang. Taipan. Bagi tulisan terakhir korang. Siapa yang sedia, siapa yang sudi bersama saya minggu depan. Sila type sekarang. Saya nak tengok komen. Type join. Saya nak tengok berapa ramai nak type join. Type join kalau korang nak join saya minggu depan. Hari-hari bermula Ahad sampai malam tahun baru. Type join. Ada 400 orang ni. Siapa yang type join ni? Saya tengok berapa ramai yang type join. Okay? Kalau korang masih lagi sudi bersama saya. Okay, join. Thank you Nura Friends, Nur Azlina, Fadil Jumah, thank you. Siapa lagi? Ricky Bravo, thank you. Norzila, Ekmal, Sudin, Muhammad Fairuz Fazli Mubin, terbaik. Su Isma, terbaik. Kartini, Fakruddin. Korang memang positif. Fahadir Ail Aliman, Ida Saadia, Azman. Ramai sebenarnya. Terbaik. Bujang Kaling, Muhammad Fikri, Anis Farhani, Boys. Intan Sofia. Memang terbaik korang ni. Terbaik. So, saya percaya korang akan join minggu depan. So, tuan-tuan, terbaik Amran Sulong. Kita jumpa lagi minggu depan. Bermula hari Ahad sampai malam tahun baru. Kita sembang sampai penat. Okey, tuan-tuan. Assalamualaikum dan saya tutupkan dengan running das last montage.